Okey, selamat, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam sejahtera. So, hari ini topik agak menarik. Ia bersangkut dengan satu posting saya di Facebook di mana semalam ya. Saya minta saudara-saudari kalau lapang pergi ke Facebook, sebab sana saya ada tulis satu tajuk debat untuk saudara-saudari komen, iaitu haruskah Perikatan Nasional didaftarkan sebagai entiti rasmi di ROS demi penyatuan ummah menyeluruh. Jadi benda ni saya dah sentuh banyak kali, tapi saya juga nak lontar kepada saudara-saudari agar bolehlah saudara-saudari luahkan komen, dan dengan cara tu saya pun boleh baca komen-komen itu dan boleh nilaikan apa yang saudara-saudari berpendapat lah. Okey, baik. Jadi saya akan sentuh perkara tu dalam perspektif yang lain, iaitu beberapa komen menarik yang diberi di sana. Saya akan sentuh, dan juga isu parti baru yang kononnya sedang atau telah ditubuhkan oleh Azmin Ali. Ya, kononnya Azmin Ali bersama dengan Saifuddin Abdullah telah menubuhkan satu parti baru, iaitu Parti Keadilan Negara. Dan hari ini Saifuddin Abdullah yang dahulunya, Saifuddin Abdullah ni kalau cerita dia kita nak tahu, dia ni berasal daripada UMNO. Dia pernah duduk dalam kabinet Najib, dan kemudian pada tahun 2011 dia kritik Najib sebab cara protester bersih di cara mereka ditahan dan sebagainya. Dan sekali lagi pada tahun 2015 beliau mengkritik Najib khusus, actually dia kritik kerajaan persekutuan pada masa itu atas cara kerajaan mengendalikan kes 1MDB. Dan kemudian beliau keluar daripada UMNO dan dia masuk PKR. Dan seterusnya apabila Pakatan Harapan dibentuk secara rasmi, beliau menjadi Setiausaha Agung gabungan Pakatan Harapan, sebelum akhirnya beliau keluar bersama dengan 9 orang lain dari PKR, termasuk Azmin, dan masuk ke dalam PPBM selepas tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Dan kini dia bersekongkol lah, puak tu bersekongkol dengan UMNO dalam Perikatan Nasional. Baik, itu cerita dia. Jadi betul ke ada parti Keadilan Negara yang ditubuhkan di mana Saifuddin Abdullah jadi Setiausaha Agung dan Azmin jadi pengerusi? Baik, kita akan rungkai benda ni. Okey, kita mula dengan pertama, Perikatan Nasional. Jadi cerita Perikatan Nasional ni sebenarnya saya dah huraikan banyak kali, jadi tak payah nak ulang panjang lebar, pintas lalu. Huraian saya amat mudah. Asas kepada tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan adalah komplot melibatkan tim A dalam UMNO. UMNO berpecah pada dua. Tim A dalam UMNO yang minoriti dengan sekumpulan kecil di dalam PPBM yang kemudian mempengaruhi seluruh PPBM untuk keluar Pakatan Harapan. Dan komplot tim A ni juga melibatkan Azmin Ali ataupun Kem Azmin dari PKR. Jadi komplot ni bermaksud tim A dalam UMNO bersetuju untuk bekerjasama dengan Azmin, terima iktiraf Azmin dan Kem dia, dan terima iktiraf PPBM. Ini kena faham. Dan jasa kumpulan kecil dalam PPBM dan khususnya Puak Azmin ni menjadi asas kepada tumbangnya kerajaan pimpinan Pakatan Harapan apabila mereka bersetuju dan kumpulan kecil PPBM ni mempengaruhi keseluruhan PPBM untuk keluar Pakatan Harapan. Dan akhirnya terbentuk satu gabungan baru yang dikatakan Perikatan Nasional. Nah, Perikatan Nasional ni aneh. Dah diputuskan bahawa wujud gabungan baru Perikatan Nasional. Apabila cerita majoriti dalam parlimen dikatakan Perikatan Nasional. Tetapi apabila tanya UMNO,
kadang-kadang sokong Perikatan Nasional, kadang-kadang kami tak rasmi secara Perikatan Nasional, kadang-kadang penyertaan dalam kerajaan hanya setakat ahli-ahli parlimen. Serupa dengan UMNO sebenarnya tidak beritahu apa-apa. Lebih baik jangan beritahu apa-apa, kunci mulut. Sebab UMNO sebenarnya sendiri confused. Ya, semua kenyataannya tak masuk akal. Pokoknya senang. Dah berkomplot, dah bersubahat, lepas tu dah terbentuk Perikatan Nasional, dah jadi situasi penyatuan lebih menyeluruh atas pengiktirafan UMNO terhadap Kem Azmin, atas jasa Kem Azmin, atas pengiktirafan UMNO terhadap PPBM dan jasa PPBM dan jasa Muhyiddin. Jadi atas pengiktirafan itu dan terbentuknya Perikatan Nasional yang lebih menyeluruh, maka perlu secara Islamik menuju ke arah permuafakatan menyeluruh dan seterusnya perasmian Perikatan Nasional di ROS. Dan saya dah ceritakan semua ni, saya dah ceritakan bahawa muafakat nasional tidak lagi didaftarkan sebenarnya dan mengapa ia tidak didaftarkan. Semua boleh rujuk balik di YouTube saya yang lepas, termasuk cerita MCA. Baik. So sekarang hujah-hujah ni orang dah tahu tak boleh cantas. Sebab tak ada satu apa alasan untuk sangkal dakwaan saya. Jadi orang keluarkan alasan baru. Baru-baru ni orang kata tak boleh sebab PPBM berpecah. Jadi Muhyiddin kena selesaikan masalah dahulu. Yang pecahkan PPBM ni tim A UMNO. Nombor satu ya. Yang pecahkan PPBM ni tim A UMNO. Sebab tim A UMNO cucuk satu kumpulan kecil dalam PPBM yang kemudian cucuk semua yang lain untuk keluar daripada satu perancangan jangka panjang ke arah kerajaan perpaduan yang lebih menyeluruh. Mereka keluar separuh jalan dan kemudian mereka bentuk Perikatan Nasional atas jarum yang tim A guna untuk cucuk satu kumpulan dalam PPBM dan juga cucuk kumpulan Azmin. Itu yang jadi berpecah. Sebab tim A ni memang nak pecahkan, memang nak lagakan PPBM, memang nak pecahkan, memang nak lagakan PKR. Dalam tim A ni saya dah beritahu semalam, ada Tajuddin, saya dah namakan. Even Najib is part of tim A. Tetapi dalam tim A ada puak kartel, Tajuddin dan sebagainya. Saya akan namakannya lebih-lebih kemudian. Adik Afri ya, mereka bebas untuk sangkal dakwaan saya. Kalau sangkal, kita berdebat lah. Itu jawabnya. Okey. So ini cerita dia. So tak timbul pun soal PPBM berpecah jadi Muhyiddin kena selesaikan masalah itu. Tak timbul pun. Lagipun alasan tu technically tak relevan sebab Muhyiddin mewar-warkan kononnya ada mereka-mereka yang tidak bersama dengan PPBM tu dah dipecat. Walaupun perkara tu question mark dan puak yang dipecat tu sedang membawa perkara tu untuk dirujuk di mahkamah. Tetapi secara dasarnya itulah yang Muhyiddin telah beritahu UMNO dan beritahu umum bahawa mereka tidak lagi bersama PPBM. Jadi PPBM dah bersatu selaras dengan namanya Parti Bersatu. Okey. Itulah. Tapi saya tak nak masuk campur sebab memang ada kes. Sebab saya pun lihat ada something wrong somewhere. Tapi itu soal PPBM aku tak nak masuk campur. Pokoknya as far as UMNO is concerned, Muhyiddin dah beritahu they are not part of UMNO. Okey, PPBM. Okey. Jadi tim A pula PPBM menyebabkan tim B yang majoriti dalam UMNO terpaksa akur dengan strategi ini sebab pada masa tu dan saya andaikan sehingga kini tim A pegang PAS. Sebab itu dari awal tim A pegang PAS. Sepatutnya selepas pilihan raya UMNO dah hilang saham, hilang modal. Ramai yang pandang teruk terhadap UMNO. Walaupun UMNO menang banyak kerusi, tapi itu adalah baru pilihan raya. Lepas pilihan raya baru orang sedar disebabkan perangai orang-orang UMNO ni ataupun tim A ni, UMNO kecundang. Jadi makin lama sokongan terhadap UMNO makin merosot. Jadi UMNO tidak lakukan rebranding. Dia terus berpaut pada PAS. PAS pula lepas pilihan raya saham dia naik melonjak. Seandainya pilihan raya balik, PAS mesti akan menang lebih banyak kerusi, tak silap mungkin lebih banyak daripada UMNO. Tapi masa tu pilihan raya dah jadi.
Jadi tim A, kita tidak boleh fokus kat bilangan kerusi lagi. Saudara-saudari pun tahu, saya pun tahu, saham PAS 10 kali ganda lebih bernilai daripada saham UMNO disebabkan tim A. Tim A tahu perkara ni. Sebab itu UMNO gagal buat rebranding. Dia terus berpaut pada PAS. Sebab tim A minority. Dia tahu kalau UMNO buat rebranding, tim A akan hancur. Tim B akan ubah suai UMNO. Kita tak akan dengar nama-nama leader-leader tim A lagi. Sebab itu tim A dengan cepat pergi berpaut pada PAS supaya tim A ada saham. Dan tim B tidak ingin dilihat sebagai dalang perpecahan. Jadi dia diam. Okey. So alasan kerusi-kerusi ni, semua lihat kerusi, tak boleh pakai. Kalau betul-betul nak lihat kerusi, saya rasa PAS perlu ada lebih jawatan dalam kerajaan berbanding dengan UMNO. Jasa dia jauh lebih besar. So kita tak boleh lihat benda tu. So itu pun I dah cantas. Muhyiddin dia nak letak siapa dalam kerajaan tu hak perlembagaan dia. Okey. So balik pada soal Perikatan Nasional mengapa tidak didaftarkan. Soal cara Muhyiddin kendalikan kerajaan pun saya dah cantas. Jadi akhirnya mereka guna isu perpecahan. Tapi UMNO pun berpecah. Dan UMNO lah penyebab PPBM berpecah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Tambah pula ada orang kata PPBM tidak ada akar umbi. Dalam isu perpaduan menyeluruh ni, tidak ada isu akar umbi lagi. Kamu sebagai Muslim sama ada nak satukan pemimpin-pemimpin politik atau tidak. Full stop. Keluar kerusi lah, keluar ada akar umbi pula. Ini semua soal-soal kuasa. Okey, soal-soal pengaruh. At the end of the day, kalau ada penyatuan lebih menyeluruh, akar umbi itu akan timbul. Orang Muslim akan lebih gembira nampak orang boleh bersatu. Ini yang orang lihat terang-terang sedang berpecah. Okey. Dan So isu akar umbi tak timbul. PPBM ada akar umbi ke, tak ada akar umbi ke. Kalau nak kira akar umbi, walaupun UMNO ada lebih banyak kerusi, lah ni akar umbi PAS jauh lebih besar. Okey, sebab kerusi tu tahap PRU 14 sahaja. Lepas itu orang dah nampak dah who is UMNO, who is PAS. Okey. So alasan-alasan bodoh macam ni tolak tepi. At the end of the day, nombor satu, PPB last kali orang kata PPBM adalah serpihan daripada UMNO, so seharusnya balik kepada UMNO. Number one, UMNO bukan lagi dominan. Jangan duduk mimpi siang hari ya. UMNO bukan lagi dominan. So tidak ada soal yang ni kena balik kat sini, bukan yang situ masuk ke sana dan sebagainya. Itu tak masuk. Tak jadi pertimbangan. Nak masuk tu jangan letak satu sebagai ketua. UMNO is not the most dominant force in this country as far as Malay politics is concerned. Okay. Number 2, PPBM datang dari UMNO, apa salahnya? PKR pun datang dari UMNO. Masa sebelum tim A cucuk kumpulan kecil dalam PPBM supaya keluarkan PPBM tu, tim B buat benda yang betul, iaitu pemimpin-pemimpin tim B, pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin PPBM, pemimpin-pemimpin PKR, pemimpin-pemimpin amanah berbincang ke arah penyatuan lebih menyeluruh. PKR pun asalnya pemimpin-pemimpin utamanya dari UMNO. So jangan ceritalah, jangan guna alasan bodoh. Okay, nombor 1, PPBM dari UMNO ke tak UMNO ke tidak jadi soal. Soalnya sekarang dia ada akar umbi ke, akar umbi tidak jadi hal. Soalnya sekarang, adakah sincere pemimpin-pemimpin untuk lakukan penyatuan lebih menyeluruh, penyatuan pemimpin. Common sense memberitahu Muslim akan lebih gembira, sebab itu lebih betul, berada di landasan yang lebih betul dari segi perpaduan. Tidak ada alasan, tidak ada. Satu-satu I boleh cantas, tidak ada. Melainkan daftarkan Perikatan Nasional. Sebab-sebab yang diberikan oleh UMNO setakat ni, khususnya tim A lah, adalah 2x5, 5x2 lah. Nombor 2, jangan hipokrit apabila cuba menjustifikasikan hujah sokongan terhadap mana-mana puak dalam komen. Okay, jangan bersikap hipokrit. Okay. Saya minta
PN didaftarkan, orang beria-ya. Ada ramai juga setuju, tapi ada yang kita MN MN pun tak berdaftar tau. You do not know Team A ni. You do not know Team A ni sebenarnya niat dia apa. Tak ada apa-apa kena mengena dengan penyatuan ummah. No, tak ada. Tak ada perpaduan apa semua tu, tak ada. Itu mengaut. Okey. Nombor 3, PPBM. Saya dah beritahu lah, PPBM kononnya adalah serpihan dari UMNO sebab jadi perlu masuk balik ke dalam UMNO. Who is UMNO to say that? Ataupun penyokong UMNO to say that? Kalau dari segi dominasi, UMNO don't know what to do. PPBM yang akhirnya selamatkan UMNO. Dia tak tahu nak buat apa. Itu jelas menunjukkan dia dah tak relevan compared, saya tak kata tak relevan terus, compared to PPBM pada ketika itu, compared to PAS lah ni pun, compared to PAS, UMNO is nowhere. Dia tak buat rebranding sebab Team A takut bila jadi rebranding Team B yang majority akan cantas Team A. Sebab itu Team A tak mau buat rebranding, dia cepat-cepat bagi paut pada PAS. UMNO belum rebrand lagi, dia belum belajar dari kesilapan lain, dan dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Team A ni bakal kena getah. Ini I will tell all the supporters of Team A, hampa semua bakal kena getah. Itulah taksubnya sangat kurang. Okey, bakal kena getah. Lihatlah. Ini bukan saya cerita, I don't care lah sama ada kena getah dengan PH ke, kena getah dengan PPBM ke, kena getah dengan Muhyiddin ke, kena getah dengan siapa ke, but pokoknya Team A akan kena getah. Itu I can promise you. Okay. Now, kepada Azmin, ada ura-ura kononnya Parti Keadilan Negara akan ditubuhkan. Betul? Betul ke? I don't want to comment lah. Untuk saya tak mau komen. Andai kata betul, tiba-tiba mereka ubah rancangan, lepas tu penyokong saya akan kata tak betul rupanya, maknanya Regi tipu. Sebab ada orang tak faham, dalam politik 24 jam is a very long time. So better saya kata saya tak tahu. Okay. Andai kata benar, apa yang Azmin boleh buat? Okay, ini yang boleh dia buat. Adakah dia akan buat ke tidak, saya tak tahu. Sebab saya tak nak beritahu ura-ura ni betul ke tidak. Setakat hari ini Saifuddin Abdullah dah nafikan. Okay, tetapi andai kata Parti Keadilan Negara dibentuk, apa yang Azmin boleh buat ialah dia boleh gunakan alasan itu untuk berkata, UMNO jangan bertanding di kerusi-kerusi kuat PKR. Biar Parti Keadilan Negara bertanding sebab nama seakan sama. Jadi pecahkan undi dan Parti Keadilan Negara tambah pula kemungkinan untuk dia menang adalah lebih tinggi berbanding UMNO. Jadi dengan alasan itu, bilangan kerusi yang ditandingi oleh UMNO akan dikurangkan. Maka dominasi UMNO akan dikurangkan dan dominasi PKR akan dikurangkan serentak. Okey? So kalau benar ada rancangan Parti Keadilan Negara, saya tak kata ada, saya tak kata tak ada, bukan saya yang timbulkan ura-ura tu, koranglah yang timbulkan ura-ura tu. Jadi andai kata ada, akhirnya yang teraib adalah bukan Tim A, bukan Tim B UMNO, UMNO seketul dan juga PKR seketul. It sounds like Azmin lah, this plan. Okay, tapi I don't know. Sebab akhirnya UMNO kena fikirkan agihan kerusi. Akhirnya UMNO kena kurangkan bilangan kerusi dia. Kalau benar dia adalah ada sifat permuafakatan. Alasan bahawa kami hanya gunakan PPBM untuk cantas DAP, lepas tu hanya muafakat nasional, itu bukan perpaduan ummah. Itu adalah penyatuan parti-parti politik berkepentingan. Tak ada sebab anda guna PPBM lepas tu tak nak bersatu, tak ada sebab. Jadi kena berkorban kerusi. Dan akan pergelutan Tim A, Tim B ni tak boleh selesai, impossible. Ada orang tanya saya, boleh selesai tak? I will tell you, tak boleh selesai. Zahid sendiri dah penat cuba untuk balance itu, saya tahu, tapi it's impossible.
Impossible. Percayalah, impossible. Bukan saya yang buat. Sebab dalam komen ada orang ambil kesempatan. Kamu sebenarnya ini adalah upahan. Kamu sebenarnya jarum pemecahan. No. Saya adalah champion penyatuan. Apa yang saya cuba tonjolkan kepada ummah adalah hak ummah untuk tahu siapa sebenarnya dalam perpecahan ummah, iaitu tim A, khususnya buat kartel, kerana mereka lebih pentingkan, lebih sayangkan, lebih mendewa-dewakan wang kuasa kedudukan, WKK. Itulah yang saya sampai marah, dan saya sekarang nak formula perpaduan baru. Saya tak yakin dah dengan apa yang berlaku ni, ya. Tapi sebelum saya akhiri sidang ni, jangan pandang remeh UMNO tim A ni, jangan pandang remeh Tan Sri Muhyiddin. Jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh. Tim A, saya nak beritahu kat tim A, korang fail strategis daripada dulu lagi. Dan korang tak belajar daripada kesilapan lampau. You think you have it covered. You think you have it covered. But you are bigger failures compared to before. Kau memang percaya bahawa you have it covered dan strategi kau memang hebat, tapi kau lebih gagal daripada dulu. Dan sekaligus kamu tengah hanyutkan masyarakat Melayu Islam. Ya. Lagi satu, saya galakkan lebih ramai orang buat live sendiri. Dan live-live yang bagus saya akan cuba tonjolkan. Kita perlu feel free to talk. Feel free to talk. Beri pendapat, beri analisis. Politik ni milik semua, bukannya milik segelintir orang. Okay. Feel free to talk. Jangan duk komen sampai saya kena buang. Siapa dia ni? Orang-orang ni bodoh. Jangan lihat ni. Everybody buat live. Okay. Kalau ada sesuatu nak dikatakan lah, jangan buat live lepas tu senyum depan live tu lah. So feel free to talk. Kita perlu lebih ramai orang untuk bercakap. Tak kira lah sokong siapa, saya akan bawa. Sokong sini pun, sokong sana pun, feel free to talk. Jadi sehingga kita berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam sejahtera. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya, link di bawah, dan Facebook, YouTube saya, Regi Jesiri Taudin.